Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu'. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Jadi kita pergi kepada usul kaedah yang 32, kaedah yang ke-32 atau usul yang ke-32, iaitu hadis-hadis yang melarang memakai warna hitam untuk rambut, janggut dan misai. Dan mengancam orang-orang yang memakainya dengan bermacam-macam ancaman di akhirat nanti. Semuanya sama ada dhaif ataupun maudhu'. Demikian juga hadis yang menyatakan perwarna tertentu sebagai alamat tanda orang yang Islam yang membezakannya dengan orang kafir dan fasik. Tanda nak beza Islam fasik, kafir ke fasik dengan orang tertentu dah. Adapun satu dua hadis sahih menganjurkan orang tertentu supaya tidak berkhidab dengan pewarna hitam, tidak pakaian tidak jadi mewarnakan hitam itu, maka ia seharusnya ta'wil dan dipakai sebagai sesuatu yang khusus dengannya kerana sebab-sebab tertentu dah. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh daripada hadis-hadis yang termasuk di bawah usul yang ke-32 ini. Jadi hadis larang pakai warna hitam, ancaman orang pakai warna hitam itu di akhirat nanti, dhaif atau maudhu' lah. Okey, contoh pertama dah. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila man yakhdibu bis-sawadi yaumal qiyamah. Bermaksud sesungguhnya Allah SWT tidak akan memandang pada hari kiamat nanti kepada orang yang berkhidab, yakni orang yang memakai pewarna rambut, janggut dan misai dengan khidab pewarna yang berwarna hitam dah. Jadi orang khidab mewarnakan rambut, janggut, misai dengan warna hitam ni tidak dipandai di hari kiamat nanti dah. Ini contoh pertama. Okey, contoh kedua, hadis kedua. Abu Darda radhiyallahu katanya, kononnya telah meriwayatkan kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khadaba bis-sawadi sawadallahu wajhahu yaumal qiyamah. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkhidab memakai pewarna dengan khidab pewarna hitam, Allah akan menghitamkan wajahnya di hari kiamat nanti. Itu contoh kedua dah. Jadi hitam wajah kalau pakai pewarna hitam ni rambut. Contoh ketiga, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun fi akhir zamani yakhdibuna bihadha as-sawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Maksudnya akan ada satu golongan di akhir zaman, mereka akan berkhidab mewarnakan itulah dengan pewarna hitam seperti tembolok-tembolok burung merpati . Mereka tidak akan mendapatkan bau syurga sampai tahap tu dah. Okey, contoh keempat, contoh hadis keempat, Ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, as-sufratu khidabul mu'mini wal humratu khidabul muslimi was sawadu khidabul kafiri. Bermaksud kuning adalah khidab pewarna rambut, janggut dan misai yang dipakai oleh orang mukmin . As-sufratu dia kuning . Merah adalah khidab orang muslim, wal humratu khidabul muslim, merah adalah khidab orang muslim, pewarna orang Islam . Dan hitam adalah khidab orang kafir, waswad khidabul kafir. Contoh hadis keempat. Kerujukan dah. Hadis contoh pertama tadi, hadis hak ceritanya tidak akan pandai hari kiamat orang khidab wanita tu. Dikemukakan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra jilid 1 muka surat 441. Jalaluddin Asyuti menukilkannya dalam kitabnya yang bernama Jam'ul Jawami' atau Al-Jami' Al-Kabir jilid 2 muka surat 238. Itu Imam Asyuti dah. Itu contoh hadis pertama ni. Contoh hadis kedua iaitu pasal contoh kedua ni, siapa khidab Allah hitam ke wajahnya di hari kiamat nanti dah. Khidab hitam Allah hitam ke wajah dia. Contoh hadis kedua dikemukakan oleh Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal Al-Hadis jilid 2 muka surat 209, Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 4 muka surat 125, Ibn Syahin dalam Nasih Al-Hadis wan Mansukhuhu muka surat 462, dan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid jilid 5 muka surat 163. Itu rujukan pada hadis contoh kedua. Siapa yang khidab mewarna wanita, hitam wajah dia. Contoh ketiga, hadis contoh ketiga, ia kata
tak bang bersyurga lah siapa khidab wanita ni. Hadis contoh ketiga dikemukakan oleh Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 4 muka surat 276, Abu Daud dalam Sunan Abi Daudnya jilid 6 muka surat 272, An-Nasai dalam Sunan Nasai jilid 8 muka surat 138, At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar jilid 9 muka surat 313, Abu Ya'la dalam Musnad Abu Ya'la lah jilid 3 muka surat 100. Tu hadis contoh ketiga. Hadis contoh keempat ni. Hadis contoh keempat khidab wanita ni. Khidab orang kafir dah. Khidab mukmin ni kuning atau merah. Nah, khidab kuning mukmin, khidab merah muslim, khidab hitam ni orang kafir kata dia. Pewarna hitam kafir. Hadis contoh keempat dikemukakan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 13 muka surat 302. Al-Hakim dalam Mustadraknya jilid 3 muka surat yang tepat, Ad-Dalami dalam Al-Firdaus jilid 2 muka surat 422 dah. Okey, komentar. Pertama, Ibn Sa'ad telah mengemukakan hadis pertama tadi dah. Hadis pertama hak cerita Allah tak pandai hari kiamat orang khidab itu tu. Dengan isnadnya akhbarana Abdul Rahman ibn Muhammad al-Muharibi an Lais an Amir rafa'ahu qala qala Rasulullah SAW. Isnad ini dhaif mursal dah. Perawi-perawinya semuanya orang kufur belaka dah. Lais yang tersebut dalamnya adalah Lais bin Abi Sulaim. Dia adalah seorang perawi dhaif yang mukhtali yang bercelaru riwayatnya. Amir pula zahirnya adalah Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Dia adalah seorang tabi'in. Dah. Bagaimana mungkin dia meriwayatkan hadis itu secara langsung daripada Rasulullah SAW? Maka kerana itulah hadis itu dikira mursal. Dah. Dia tabi'in dah. Hadis mursal merupakan hadis dhaif jugalah. Dah. Ada seorang perawi je mukhtali, seorang lagi tabi'in dah. Okey, yang kedua. Berhubung dengan hadis contoh kedua, Hafiz Ibn Hajar berkata, hadis kedua tu itai wajah lah kalau khidab itai dah. Ia diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibn Abi Asim daripada Abi Darda secara marfu', secara sampai kepada Nabi lah. Sanadnya lemah. Dalam sanadnya terdapat beberapa orang perawi lemah seperti Wadin bin Atha, Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud dan Zuhair bin Muhammad. Tiga orang gitu. Wadin bin Atha, Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud dan Zuhair bin Muhammad. Itu dhaif. Ibn Abi Hatim telah bertanya kepada ayahnya Abu Hatim tentang hadis ini. Jawab ayahnya Abu Hatim, ia adalah hadis maudhu'. Abu Hatim ni dia kata hadis ni maudhu', hadis palsu tu. Pasal hitam muka. Apa? Hitam muka kalau menggunakan perempuan ni hitam dah. Khidab hitam. Hadis contoh ketiga ni tak dapat bau syurga dah. Dikatakan sahih oleh sekian ramai ulama. Ramai kata sahih. Dah. Dah. Dia menurut mereka merupakan dalil terang bagi haramnya berkhidab dengan khidab berwarna hitam ni. Golongan ulama yang membenarkannya pula tidak mahu menerima hadis itu sebagai dalil tentang pengharamannya. Alasan mereka adalah seperti berikut ni. Hadis contoh ketiga perbahasan panjang sikit lah. Ramai berhujah dengan hadis ni. Tak dapat masuk syurga ni guna khidab wanita ni. Okey, pertama, dalam sanadnya ada Abu Umayyah Abdul Karim bin Abdul Mukhariq. Abu Umayyah Abdul Karim bin Abdul Mukhariq, dia adalah seorang perawi yang dhaif, yang hadisnya tidak boleh jadikan hujah. Ini adalah salah satu alasan Ibn Jauzi dalam mendaifkan hadis itu. Alasan Ibn Jauzi ini dibantah oleh ramai tokoh-tokoh hadis. Menurut mereka Abdul Karim yang terdapat dalam sanad hadis itu bukannya Abdul Karim bin Abi Mukhariq. Sebaliknya adalah Abdul Karim bin Malik Al-Jazari Abu Sa'id. Ada orang lain dah. Mengikut ramai orang lain dah. Hafiz Ibn Hajar dan Al-Munziri adalah antara ulama hadis yang membantah alasan Ibn Jauzi tersebut. Bagi mereka Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah perawi yang siqah yang terima riwayatnya oleh Bukhari, Muslim dan lain pengarang kitab-kitab hadis. Jadi tidak tepat mengatakan hadis itu dhaif kerananya dah. Itu pertama. Yang kedua, B dah. Ancaman tersebut dalam hadis itu bukanlah kerana mereka berkhidab dengan khidab berwarna hitam, tetapi kerana maksiat lain tidak tersebut dalam hadis tersebut lah. Kemudian demikianlah kata Hafiz Ibn Abi Asim. Sebabnya hadis itu dikaitkan dengan akhir zaman lah. Sedangkan terdapat ramai sekali orang yang di zaman permulaan Islam yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan para atba' at-tabi'in berkhidab dengan khidab hitam. Jadi sahabat ni, tabi'in dan atba' at-tabi'in ni ramai sahabat-sahabat besar dulu. Dan tiga generasi awal ni semuanya mewarnakan rambut dengan warna hitam, khidab hitam ni. Macam mana nak faham ni? Takkan sahabat tak tahu hadis ni nak?
Jika khidak hitam memang diharamkan, tentulah mereka tidak menggunakannya. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa ancaman yang tersebut dalam hadis itu bukanlah kerana memakai khidak hitam. Dan jika memang khidak hitam yang dimasukkan, maka apa faedahnya ini dikaitkan dengan akhir zaman dah? Justru tidak tepat sama sekali menjadikan hadis itu sebagai dalil bagi haramnya khidak hitam. Jadi nak ceritanya, bukan nak cerita khidak hitam itu haram dah. Tak dapat masuk syurga. Tapi mereka ni ada unsur lain dah. Pasal dia kait dengan akhir zaman. Ada satu golongan akhir zaman dah. Pasal zaman awal Islam ramai sahabat-sahabat berkhidak hitam dah. Okey, C dia. Poin ketiga perbincangan. Bukan semata-mata khidak hitam, pewarna hitam yang dimasukkan oleh hadis itu. Apa yang dimasukkan ialah dia dipakai dengan tujuan menipu, memperdaya dan mengecoh. Tipu orang lah. Nah. Kalau itulah maksud dan tujuannya, maka dengan kesepakatan para ulama' ia memanglah diharamkan. Kalau nak nipu, haram lah dah. Tak kisah apa-apa penipuan tetap haram. Takwilan seperti ini mesti dibuat demi mengkompromikan hadis-hadis seperti ini dengan hadis-hadis dan asal-asal lain yang menunjukkan keharusan menggunakan khidak berwarna hitam. Bapa nama kompromi gini kan takut nipu? Sebab payah. Nak terima juga hadis ni, cerita ni dah nak terima hadis ni juga. Sehingga mereka terpaksa takwil maksud hadis tu kerana ramai sahabat tabi'in dan atba'at tabi'in ni dia pakai pewarna hitam, khidak hitam untuk rambut janggut dah. Komentar keempat, hadis Ibn Umar dalam contoh keempat tidaklah sahih. Nah. Itu contoh ketiga dah. Contoh keempat tu hadis khidak hitam tu orang kafir dah, khidak orang kafir dah. Hadis Ibn Umar dalam contoh keempat tidak sahih. Az-Zahabi, Al-Iraqi dan Abu Hatim mengatakan yang mungkar. Al-Hasami pula berkata dalam sanadnya ada orang yang aku tidak kenal, majhul. Lihat At-Tawrid Syarah Al-Jami' As-Saghir jilid 7 muka surat 69. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata tentang hadis ini dalam Lisanul Mizan jilid 7 muka surat 73 begini. Ia adalah hadis mungkar semacam maudhu'. Nah, mungkar semacam palsu dah. Al-Albani juga menghukumkannya hadis ni ada maudhu', ada palsu dia. Lihat Al-Dha'if Al-Jami' As-Saghir wa ziyadatihi muka surat 519. Okey, komentar kelima dah. Hujah yang paling kuat tentang larangan memakai khidak berwarna hitam yang menjadi pegangan para ulama yang mengharamkannya ialah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain. Kata Jabir dia, Utiya bi Abi Quhafa yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kas-saghamati bayadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad. Bermaksud dibawa ke Abu Quhafa, yakni bapa Sayyidina Abu Bakar lah, ayah kepada Abu Bakar dah. Kepada Rasulullah SAW pada hari pembukaan kota Mekah. Nah, Fathu Mekah. Dalam keadaan rambut dan janggutnya putih seperti bunga suramah, putih sepu dah, macam bunga suramah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahkanlah ubannya dengan suatu pewarna, tapi janganlah gunakan pewarna hitam. Tak guna pewarna hitam. Sabda Rasulullah SAW, wajtanibus sawad, hindarilah pewarna hitam. Dalam hadis itu jelas menunjukkan larangan berkhidak mewarnakan rambut ke janggut ke apa dengan pewarna hitam lah, wajtanibus sawad. Orang-orang yang mengharuskan penggunaannya pula berkata wajtanibus sawad itu bukanlah sabda Nabi SAW sebenarnya. Ia hanyalah satu yang mudraj, yang disisipkan oleh perawi dalam hadis itu. Ada bahas ulama-ulama ni hadis ni ada yang kata itu bukan kata-kata Nabi, wajtanibus sawad. Nah. Nabi suruhnya warna-warna lain tapi tak sebut pasal wanita. Tapi itu pendapat setengah kata iaitu bukan kata-kata Nabi lah. Dalilnya ialah Muslim meriwayatkan hadis itu daripada Abi Khaisamah, daripada Abi Zubair, daripada Jabir sehingga sabdanya ghayyiru hadza bi syai'in sahaja tanpa tambahan wajtanibus sawad. Ada satu riwayat Muslim juga dah daripada Abi Zubair. Ini tak ada Jabir dah. Abi Zubair ni tak ada sebut pun wajtanibus sawad. Dah. Zuhair pernah bertanya Abu Zubair, adakah Jabir ada berkata dalam hadisnya wajtanibus sawad? Maka Abu Zubair menafikannya dengan berkata tidak. Demikianlah tersebut dalam riwayat Imam Musnad Imam Ahmad. Teksnya adalah seperti berikut. Dalam hadis lain tak sebut. Iskat ghayyiru bi ghayyiru dah. Ghayyiru hadza bi syai'in. Iskat tu dah. Ubah rambut di putih ni pada sesuatu. Wajtanibus sawad ni tak ada sebut. Tak ada sebut dalam riwayat lain, hadis lain tu Musnad Imam Ahmad tak ada sebut juga dah. Teksnya adalah seperti berikut. Haddatsana Abdullah qala haddatsani Abi qala haddatsana Hasan wa Ahmad bin Abdul Malik qala haddatsana Zuhair an Abi Zubair an Jabir qala Ahmad
في حديثه قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل السغام أو مثل السغامة قال حسن فأمر به إلى النساء قال غير هذا الشيب قال حسن قال زهير قلت لأبي الزبير قال جنبوه السواد قال لا. Ya di situ sebut tak ada. Tak sebut. Istanibus sawat tu tak ada sebut dah. Ini riwayat daripada Musnad Imam Ahmad. Komentar ke-6 dah. Para ulama yang mengharuskan penggunaan khidab hitam ni, pewarna hitam sebagai pewarna rambut dan lain-lain, berpegang dengan amalan segolongan sahabat Rasulullah SAW. Amalan mereka membuktikan larangan tersebut dalam sesetengah hadis itu sama ada tidak sahih atau telah mansukh, atau ia khusus dengan orang tertentu sahaja, atau seharusnya ditakwilkan dengan ta'wil sesuai dah. Jadi cakaplah ada sebab lah. Kalau betul pun Nabi suruh tukar warna, tak beri warna hitam, tak beri warna lain, tak beri warna hitam tu tak, mungkin kerana sebab tertentu dah. Jadi kita tak boleh nak kata haram mudah-mudah. Antara sahabat yang mengharuskan penggunaan khidab hitam, pewarna hitam sebagai pewarna rambut dan lain, malah mereka sendiri memakainya ialah para khulafa Rasyidin, bukan macam calon orang dah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dia, semua tu 4 orang ni pakai khidab hitam dah, warna hitam. Cakap mereka buat benda haram dah. Sa'ad bin Abi Waqqas nah juga gitu dah. Uqbah bin Amir, Hasan, Husain, Jarir dan ramai lagi sahabat besar ni semua tu bukan kata boleh sahaja memakai pewarna hitam, bahkan mereka sendiri pakai dah pewarna hitam. Komentar ke-7, Hafiz Ibn Qayyim menulis dalam Zadul Ma'ad begini: terdapat riwayat yang sahih tentang Hasan dan Husain radhiyallahu, yakni cecunda Rasulullah SAW, bahawa mereka berdua menggunakan pewarna hitam sahih. Ibn Qayyim kata dah. Ibn Jarir telah menyebutkan tentang amalan mereka dalam perkara ini dalam kitabnya Tahzibul Athar. Ibn Jarir pun kata gitu juga dah. Beliau juga telah menyebutkan bahawa Uthman bin Affan, Abdullah bin Ja'far, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uqbah bin Amir, Mughirah bin Syu'bah, Jarir bin Abdillah, Amr bin Al-As dan ramai lagi sahabat yang lain menggunakan pewarna hitam sebagai khidab mereka. Semua tu Uthman bin Affan, Abdullah bin Ja'far, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uqbah bin Amir, Mughirah bin Syu'bah, Jarir bin Abdillah, Amr bin Al-As dan ramai lagi lah sahabat guna pewarna hitam sebagai khidab mereka dah. Kalau benda tu haram, mesti sahabat tahu ni benda besar ni dah. Kalau haram ni, beliau juga telah menyebutkan sekumpulan tabi'in yang menggunakan khidab hitam untuk mewarnakan rambut, janggut dan misai mereka. Tabi'in pun buat juga dah. Antaranya ialah Amir bin Uthman, Ali bin Abdullah bin Abbas, anak sahabat besar ni, Abu Maslamah bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Aswad, Musa bin Talha, Az-Zuhri, Ayub bin Ismail bin Ma'di Karib radhiyallahu anhum ajma'in. Ibn al-Jawzi menyebutkan nama-nama lain lagi selain daripada yang tersebut tadi, seperti Muharib bin Tistar, Yazid, Ibn Jurash, Abu Yusuf, Abu Ishaq, Ibn Abi Layla, Ziyad bin Al-Ilaqah, Qailan bin Jami', Nafi' bin Jubair, Amr bin Ali Al-Muqaddami, Qasim bin Salam. Lihat Zadul Ma'ad jilid 4 muka surat 337 hingga 338. Ke-8 dah. Hadis Muslim dan lain tidak dapat menandingi hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari tiada langsung larangan daripada memakai khidab berwarna hitam. Yang ada hanyalah Nabi SAW memerintahkan agar para sahabatnya menyalahi orang Yahudi. Poin pentingnya untuk bercanggah dengan orang Yahudi. Bukan tak boleh pakai khidab warna hitam dah. Menyalahi orang Yahudi dan Nasrani dengan berkhidab. Kita berwarna rambut ni, khidab ni sebab nama bercanggah dengan orang Yahudi. Kerana mereka pada ketika itu langsung tidak berkhidab. Orang Yahudi ni langsung tidak mewarnakan rambut lah. Tidak pula disebutkan pewarna tertentu sahaja yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi suruh berbeza sahaja, tak kira warna apa dah. Komentar ke-9, Maulana Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi berkata, Hafiz Ibn Abi Asim dan Ibn Jawzi adalah antara ulama yang telah menulis secara berasingan kitab tentang keharusan berkhidab dengan pewarna hitam. Ada Hafiz Ibn Abi Asim dan Ibn Jawzi, ulama yang tulis kitab khususnya kata boleh mewarnakan rambut dengan warna hitam. Mereka sendiri juga memakai khidab hitam ni. Mereka sendiri dah. Ibn Sirin, Abu Burdah, Urwah bin Zubair, Syurah bin Asim dan Ambasah bin Sa'id adalah antara ulama yang menggunakan khidab hitam ni. Ulama sendiri nak tunjuk tidak haram ni pun pakai khidab pewarna hitam. Lihat Tuhfatul Ahwazi jilid 4 muka surat 450. Kita tak tahulah perbahasan dia. Walaupun ada khilaf ke apa pun kita cuba elok ni. Cuba kena fahamlah hujah yang paling kuat dengan apa ni. Sikit lagi
Tegas sikit lagi dah. Usul yang ketiga-tiga dah. Hadis yang menyatakan kelebihan suatu daripada suatu yang lain, seperti kelebihanku daripada sekian-sekian benda, semuanya maudhu'. Paling tinggi pun ia dhaif, kecuali hadis ini sahaja yang sahih. Hal lain dhaif belaka. Yang sahih ni apa? Haddatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani qala haddatsana Salamah bin Raja qala haddatsana Al-Walid bin Jamil qala haddatsana Al-Qasim Abu Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Maksudnya Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan, katanya pernah disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang dua orang lelaki. Seorang daripadanya abid yang kuat beribadah dan seorang lagi alim. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang alim daripada abid yang kuat beribadah adalah seperti kelebihanku daripada orang-orang yang paling kurang di kalanganmu. Dari kalangan sahabat ni paling kurang tu Nabi lah. Orang yang berilmu seperti Nabi. Orang abid kuat beribadah ni macam orang paling teruk di kalangan sahabat ni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah, para malaikatnya dan penghuni langit serta bumi, sehinggakan semut di dalam lubangnya, dan sehinggakan ikan di lautan pun berselawat mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Jadi doa ni bukan Allah malaikat saja, dia penghuni langit, penghuni bumi, semut, ikan berselawat doa kebaikan untuk orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Imam Tirmizi setelah mengemukakan hadis ini berkata, hadza haditsun hasanun sahihun qaribun, sebagai mensyaratkan kepada keadaan sanadnya pelbagai, ada yang hasan, ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Selain Tirmizi, hadis ini dikemukakan juga oleh Tabrani dan Adiyah Al-Maqdisi. Al-Bazar mengemukakannya daripada hadis Aisyah secara ringkas dengan lafaz muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Maksudnya orang yang mengajarkan kebaikan, segala sesuatu memohonkan istighfar, keampunan untuknya, termasuklah ikan-ikan di lautan. Okey. Hadis ini pun sebenarnya masih dipertikaikan oleh setengah ulama lah, walaupun sahih. Menurut mereka ia tidak hasan dan sahih atau sahih seperti didakwa oleh Imam Tirmizi tersebut. Berkenaan dengan Al-Walid bin Jamil Abu Zur'ah, berkata dia adalah seorang syekh yang lemah hadisnya. Al-Walid bin Jamil Abu Zur'ah lah. Dia kata okay. Berkenaan dengan Al-Walid bin Jamil, Walid bin Jamil tu Abu Zur'ah kata dia adalah syekh lemah hadisnya dah. Jadi kata Abu Zur'ah kata dah. Abu Hatim berkata dia seorang syekh, dia telah meriwayatkan daripada Qasim berapa hadis munkar dah. Hadis yang karut dah. Berkenaan dengan Salamah bin Raja' yang dia meriwayatkan hadis itu, ini daripadanya pula kata Ibn Ma'in, laisa bisya'in, dia bukan sesuatu pun dah. Salamah bin Raja' pula dah. Isyaratkan pada kedhaifannya. An-Nasai juga mendaifkannya. Ibn Adi berkata hadis-hadisnya pelik dan ganjil. Ad-Darqutni pula berkata dia bersendirian dan meriwayatkannya daripada perawi-perawi yang siqah yang dipercayai berapa hadis. Jadi dia daif mana pun Salamah bin Raja' ni. Dua orang daif ni, Salamah bin Raja' dan Walid bin Jamil ni. Di bawah ini tak apalah, hadis tu kalau kita nak daif pun boleh lah, nak kata sahih pun. Itu pendapat Imam Tirmizi ni, ataupun hasan pun Imam Tirmizi juga. Okey, sekarang ni contoh hadis-hadis lain yang termasuk dalam usul ketiga-tiga yang katanya usul dia kelebihan sesuatu daripada sesuatu seperti kelebihanku Nabi ni daripada sekian benda-benda lain lah. Maudhu' belaka hal lain dah. Ataupun kalau tinggi pun dhaif. Secara umumnya semuanya palsu dah. Okey, contoh pertama dia fadlul faqir 'ala al-ghani ka fadli 'ala jami'i khalqillah ta'ala. Maksudnya kelebihan orang fakir miskin daripada orang kaya seperti kelebihanku. Jadi Nabi tu fakir miskin, kelebihan fakir miskin serupa Nabi. Daripada orang kaya seperti gini. Kelebihan orang fakir miskin daripada orang kaya seperti kelebihanku daripada sekalian makhluk Allah ni. Kelebihanku, nah kelebihan Nabi daripada sekian makhluk Allah yang lain ni. So contoh pertama. Contoh kedua dia Sayyidul Adhani al-Banafsaj wa inna fadlal Banafsaj
ala sa'iril adhan ka fadli ala sa'iril rijal. Maksudnya penghulu minyak adalah minyak bunga violet dah. Banafsah. Dan kelebihan minyak bunga violet daripada sekalian minyak-minyak lain adalah seperti kelebihanku daripada sekalian manusia dah. Poin dia seperti kelebihanku daripada sekalian manusia dah. Contoh ketiga, fadlu syahri Rajab 'ala syuhuri ka fadli al-Qur'ani 'ala sa'iril kalami wa fadlu Sya'ban 'ala syuhuri ka fadli 'ala sa'iril anbiya'i wa fadlu syahri Ramadan ka fadlillahi 'ala sa'iril ibad. Maksudnya kelebihan bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Al-Quran daripada sekalian kalam yang lain. Dah. Kelebihan bulan Sya'ban daripada bulan lain yang lain seperti kelebihanku, kelebihan Nabi daripada sekalian Nabi yang lain. Dan kelebihan bulan Ramadan seperti kelebihan Allah daripada sekalian makhluk. Berat bulan Ramadan seperti dah. Rujukannya dah. Hadis contoh pertama hak kata orang miskin ni seperti kelebihan Nabi daripada sekalian makhluk. Dalam kitab Lubabul Hadis muka surat 24 karangan Jalaluddin Asyuti dah. Contoh hadis kedua minyak, kelebihan minyak violet ni, bunga violet, minyak ni seperti kelebihan Nabi daripada sekalian manusia dah. Contoh kedua dikemukakan oleh Suyuti dalam Jam'ul Jawami' jilid 5 muka surat 331, Ali Muttaqi Hindi jilid dalam Kanzul Umal jilid 6 muka surat 47. Contoh ketiga dah, bulan Rajab. Banyak kau lah siapa kau lebihan Allah daripada sekalian makhluk. Syambil kelebihan Nabi daripada sekalian Nabi dah. Contoh hadis ketiga pula dikemukakan oleh Al-Ajaluni dalam Kashful Khafa jilid 2 muka surat 99, As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah muka surat 479, Mulla Ali Qari dalam kitab Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu' muka surat 108 dan lain-lain. Okey, komentar dia. Pertama, hadis contoh pertama hak kata fakir miskin seperti kelebihanku daripada sekalian makhluk Allah. Contoh pertama tidak diketahui asal dan puncanya. Dah. Suyuti telah mengemukakannya tanpa sanad sama sekali. Patutlah ada ulama mengatakan Suyuti sebagai Hatibul Lail. Dia orang kritik berat ni. Dah. Hatibul Lail pemungut kayu api di waktu malam. Dia ada kita hadis 100 hadis kelebihan hari Jumaat dah. Antaranya baca Yasin malam Jumaat. Tak ada sanad sikit abuk dah. Yang orang Melayu pergi ni tak tahulah punca mana. Dalam kitab tu ada sebut baca Yasin malam Jumaat dah, tapi tak ada sanad pun dah. Dah. Tu dia panggil Imam Suyuti digelar oleh orang Hatibul Lail, pemungut kayu api tengah malam. Ikut dia tengah malam ni ular nak gapo nak kutip habis tak nampak dah. Orang yang memungut kayu api di waktu malam tidak nampak kayu yang dipungutnya itu macam manakah keadaannya. Dia juga tidak nampak sama ada di celah-celah kayu yang dipungutkannya itu ada ular, kalajengking dan lain yang membahayakannya dah. Kutip benda bahaya pun kutip juga dah. Okey, komentar kedua dah. Kandungan hadis itu sangat berbahaya kepada umat Islam. Ia menggambarkan kemiskinan sebagai satu keistimewaan yang tidak ada tolak bandingnya. Orang fakir miskin dikatakan lebih istimewa daripada orang kaya seperti kelebihan Nabi Muhammad daripada sekalian makhluk Allah. Secara tidak langsung ia menggalakkan orang Islam supaya menjadi miskin. Kalau begitu seronoklah orang-orang kafir, kerana tidak akan ada lagi saingan mereka dari kalangan orang Islam. Orang kafir kumpul kaya, orang Islam sesok apa kerana suka kafir dah. Komentar ketiga dah. Hadis ini bercanggah dengan sekian banyak hadis sahih yang menyatakan Nabi SAW sentiasa memohonkan perlindungan kepada Allah daripada kemiskinan. Hadis-hadis Nabi memang betul. Yang sahih Nabi minta jauh daripada kemiskinan dan kepapaan dah. Kemiskinan dan kepapaan selalunya menjadikan manusia hina, terpaksa berhutang dan tindas. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal zillah wa a'udzubika an azlima aw uzlama. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kemiskinan, kepapaan dan kehinaan. Aku berlindung denganmu daripada aku menzalimi dan dizalimi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibn Hibban, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Tabrani dalam Al-Mu'addu'at, Al-Hakim dalam Mustadrak dan Bahaqi dalam Sunan Bahaqi. Justru mana mungkin Nabi SAW memuji dan mengangkat kemiskinan dan kepapaan sedemikian rupa, sedangkan Nabi sendiri doa minta jauh daripada miskin. A'udzubika minal faqri wal qillah wazillah. Okey, komentar keempat. Kalaulah menjadi kaya merupakan satu kekurangan, kenapa pula Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya dijadikan kaya seperti yang terdapat dalam hadis ini? An Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afah wal-ghina. Maksudnya Nabi SAW selalu membaca doa gini. Nabi baca sama doa ni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Al-huda wat-tuqa, bertakwa, wal-afaf, kesucian diri, wal-ghina dan kekayaan.
Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lain. Hadis ni kuat. Nabi doa rina, minta kaya. Nabi minta kaya dah. Komentar kelima, bukankah Rasulullah SAW pernah berpesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Sebegini Nabi pesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka an tatruka warasataka aghniya khairun min an tad'ahum aw'alata yatakaffafuna an-nasa. Maksudnya, sungguhnya engkau meninggalkan pewaris-pewarismu dalam keadaan kaya raya lebih baik bagi engkau daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menadah tangan di hadapan orang dah. Jadi peminta sedekah tu hina lah. Dia biarlah kaya lebih baik dah. Di sini menunjukkan Nabi SAW mahu melihat umatnya kaya, bukan miskin yang boleh mendorong manusia menjadi pengemis. Dalam keadaan ini tidak mungkin sama sekali baginda bersabda melebihkan orang fakir, orang miskin daripada orang kaya seperti kelebihan baginda daripada sekalian makhluk Allah. Tak mungkinlah dah. Komentar ke-6. Kaya adalah salah satu sifat Allah SWT. Kita umat Islam dianjurkan supaya memiliki sifat Allah sejauh termampu. Boleh tiru perangai Allah ni. Kerana dengan itu kehidupan kita akan menjadi lebih sempurna. Berbeza dengan fakir atau miskin, kedua-duanya tidak pernah disebut sebagai sifat Allah. Antara itu ia merupakan sifat-sifat kekurangan. Komentar ke-7. Berkenaan dengan hadis contoh kedua, Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata, Asy-Syirazi dalam kitab Al-Alqab mengemukakannya daripada hadis Ibrahim bin Ahmad Al-Warraq, daripada Muhammad bin Umar, daripada Muhammad bin Salih At-Tirmizi, daripada Daud bin Hammad, daripada Abi Rikas, daripada Muhammad bin Sabit, daripada Thabit Al-Bunani, daripada Anas. Hadis ini mempunyai banyak salurannya. Ada contoh kedua ni. Ada kata penghulu minyak bunga violet dah. Kelebihanku seperti kelebihanku daripada sekalian manusia. Contoh hadis kedua, Nabi daripada Qadir berkata, Asy-Syirazi dan kitab Al-Qab mengemukakannya daripada hadis Ibrahim bin Ahmad Al-Warraq, daripada Muhammad bin Umar, daripada Muhammad bin Salih At-Tirmizi, daripada Daud bin Hammad, daripada Abi Rikas, daripada Muhammad bin Sabit, daripada Thabit Al-Bunani, daripada Anas. Itu sanadnya dah. Hadis ini mempunyai banyak salurannya, semuanya ma'lul berilak. Walaupun banyak, ada nyakit, ada ilak. Hadis itu ada penyakit. Yang ini adalah saluran yang terbaik lah. Hak kita beri ni. Walaupun begitu, Muhammad bin Sabit da'if. Kata Ibn Qayyim dalam At-Tanqih, 2 hadis karut lagi maudhu'. Ibn Qayyim bin maudhu' lalu dah. Ini adalah satu-satunya. Yang keduanya ialah kelebihan minyak bunga violet daripada minyak-minyak lain, seperti kelebihan Islam daripada sekalian agama lain. Itu pun hadis palsu dah. Lihat Al-Munawi Faidul Qadir jilid 4 muka surat 119. Komentar ke-8. Pada hadis contoh kedua itu, selain terdapat usul ketiga-tiga yang sedang dibincangkan sekarang, terdapat juga padanya usul yang ke-25 yang menyatakan kelebihan minyak-minyak tertentu dah. Dengan adanya kedua-dua usul ini, lebih jelas lagilah menunjukkan kepalsuannya dah. Komentar ke-9. Hadis contoh ketiga juga maudhu' palsu dah. Hadis contoh ketiga, ya, kita kelebihan rajab seperti kelebihan Quran daripada sekalian kalam lain. Kelebihan Sya'ban seperti kelebihan Nabi daripada sekalian Nabi. Kelebihan bulan Ramadan seperti kelebihan Allah daripada sekalian makhluk dah. Pada hadis contoh ketiga itu, selain terdapat dalamnya usul ketiga-tiga, usul ini tentang kelebihan bulan Rajab juga terdapat padanya. Padahal para ulama hadis telah menegaskan bahawa tidak ada satu pun hadis sahih tentang kelebihan bulan Rajab. Tak ada bulan Rajab, tak ada satu pun yang sahih. Semua apa yang nak ajar kuat lawan ni. Jadi ceritanya hadis maudhu' belaka lah, tiga-tiga ni hadis palsu dah. Dah habislah usul 3, usul 3, 4. Lepas ni dah panjang dah. Wallahu a'lam. Setakat tu perbincangan kita. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.